Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk subjek sains, iaitu masih lagi dalam bab 9 berkenaan dengan heat. Okay, previously last week you have learned about the transfer of heat, heat flow and thermal equilibrium. Dan tadi saya dah bagi kuis yang ringkas. Bagi yang tak dapat jawab tu nanti saya assign sebagai latihan lah. Bila ada masa free, kamu boleh jawab soalan tadi lah untuk menguji kefahaman berkaitan dengan heat flow, heat flow dan juga thermal equilibrium. Okay, dan saya harapkan modul yang saya minta kamu lengkapkan tu dah pun diselesaikan. Okay, so what you have learned in 9.2 last week about heat flow yang melibatkan proses pemindahan haba, convection, radiation dan juga conduction. Okay, dan juga natural phenomena yang melibatkan heat flow, iaitu sea breeze dengan land breeze serta warming of earth by the sun. Okay, dan juga kamu dah belajar tentang heat conductor dan juga heat insulator. Okay, today we will continue our lesson for subtopic 9.3. Untuk subtopik yang ketiga dalam chapter 9 ni lah. Okay, satu tajuk yang simple saja hari ini. The principle of contraction, expansion and contraction of matter. Masih lagi berkaitan dengan haba, di mana kesan haba tu boleh menyebabkan sesuatu bahan itu boleh expand, iaitu mengembang, dan juga contract. Okay, boleh mengecut. Okay, so kita punya learning standard for today only 2. Kita ada 2 saja hasil pembelajaran kita, standard pembelajaran kita pada hari ini. Okay, the first one is about explain how heat can cause the expansion and contraction in solid, liquid and gas. Number 2, to communicate about the various uses of expansion and contraction of matter in daily life. Jadi ada 2 perkara yang kita akan sentuh pada pagi tengah hari ini. Okay, so yang pertama kita nak tengok berkenaan dengan how heat can cause the expansion and contraction in solid, liquid and gas. Okay, previously dalam subtopik 9.1 kamu dah belajar beza antara suhu dan juga haba, kan? Okay, so dia bila melibatkan haba, ianya melibatkan tenaga. Tenaga apa? Selain daripada heat, tenaga apa yang terlibat? Tenaga haba dia mempengaruhi tenaga apa yang ada di dalam metal? Kinetic energy. Yes, correct. Okay, bagus Aina, Wan Aina. Okay, so kita nak kaitkan dengan kinetic energy. So bagaimana haba yang berpindah daripada suatu bahan, daripada satu bentuk ke satu bentuk. Okay, kamu dah belajar sebelum ni kenapa suhu tu boleh diukur. Suhu adalah satu elemen ataupun parameter untuk mengukur haba. Okay, so dia mengukur apa sebenarnya? Dia bukan mengukur haba tapi dia mengukur tenaga kinetik yang ada. Okay, so the heat can cause the expansion and contraction in solid. Bagaimana bahan yang berbentuk ataupun dalam dalam keadaan pepejal, cecair dan juga gas boleh dipengaruhi oleh haba. Okay, so yang pertamanya adalah untuk solid. Kita tengok bagaimana solid ni boleh expand dan juga contract. Okay, when in cold condition, dalam keadaan suhu yang rendah, dalam keadaan sejuk, okay, particles in a solid matter, okay, will vibrate and at fixed position. Sebab tenaga kinetik dia rendah. Okay, sebab tenaga kinetik dia rendah, maka dia hanya bergetar pada fixed position. Jadi getaran dia tu sangat minimum. Okay, so bila kita apply heat, kita bagi heat tenaga haba. So when heated, the kinetic energy inside the particles will increase. Tenaga kinetik yang ada di dalam
sesuatu partikel tu akan meningkat, and then the particles will vibrate faster. Dia akan mula bergetar. Asalnya dia duduk dekat-dekat, dia bergetar sikit-sikit je sebab tenaga kinetik dia sedikit. Tapi bila diberikan tenaga haba, okay, tenaga kinetik dia akan meningkat. So dia akan lagi laju dia punya vibration dia. Okay, and move apart from one another. So dia akan mula bergerak menjauhi antara satu sama lain. Dia masih lagi solid, masih lagi pepejal. Tetapi disebabkan oleh tenaga kinetik yang diberikan, tenaga haba yang diberikan itu, tenaga kinetik dia akan meningkat dan menyebabkan jarak di antara particles tu akan jadi sedikit renggang. So ianya akan menyebabkan solid ataupun pepejal itu akan expand, akan mengembang. Okay, itu untuk solid particles. Okay, dia tak berubah bentuk, cuma dia mengembang sahaja. Okay, nanti kita akan tengok bagaimana ianya berlaku. Okay, ini teori dia. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua apabila ianya melibatkan liquids, expansion of liquids. Bagaimana cecair itu boleh mengembang bila diberikan haba. Okay, when the liquid is heated, the molecules have more energy and move vigorously. Okay, asal dia kalau molekul pepejal tadi, dia dalam bentuk fixed shape, bentuk tetap. Kalau dah jadi cecair, okay, untuk cecair bentuk dia dah dia jadi loose. Okay, sebab susunan particles dia dah loose. Tapi dia masih lagi sedikit rapat. Jadi bila dalam keadaan sejuk, kedudukan dia rapat. Tetapi bila dipanaskan, the molecule have more energy, kinetic energy and move vigorously. Dia akan mula bergetar juga. Okay, macam solid tadi. Cuma dia bukan pada fixed position sebab dia boleh bergerak. Okay, dia boleh mengalir, dia fluid. Okay, and then the movement of molecules overcome the forces of attraction between the molecules, allowing them to move freely. Thus the volume of the liquid will increase. Maka volume liquid tersebut akan meningkat. Sebab apa? Sebab dia dah mengembang. Okay, cecair itu asal dia rapat, volume dia kecil sebab bila suhu sejuk. Bila suhu panas, dia menerima lebih banyak haba, tenaga kinetik meningkat, maka dia akan mula bergerak secara bebas. Okay, dan volume dia akan meningkat. Sama juga sebaliknya, kalau kita sejukkan, okay, kalau kita sejukkan, okay, volume dia akan berkurangan sebab dia dah kehilangan tenaga haba. Jadi tenaga kinetik dia akan berkurangan. Sama juga dengan solid. Okay, jadi solid kalau dalam keadaan panas dia akan mengembang. Sebab apa? Sebab dia ada tenaga kinetik yang banyak. Tetapi bila tenaga kinetiknya berkurangan, bila kita letak dalam suhu yang sejuk, haba berkurang, maka tenaga kinetik dia akan berkurangan, maka kedudukan partikel dia akan jadi lebih rapat dan saiznya dia akan contract, dia akan mengecut. Okey, dan yang ketiga, okey, yang ketiga gas. Okey, kalau solid dia hanya expand ataupun contract pada fixed shape yang dia ada. Okey, sebab dia solid. Okey, bila dia dalam keadaan liquid, okey, liquid dia boleh mengalir. Okey, so apabila diberikan haba, dia jadi panas, dipanaskan, dia akan mengembang dan menyebabkan volume dia bertambah. Bila disejukkan, dia kehilangan haba, tenaga kinetik dia berkurang, so jarak di antara molekul dia akan jadi rapat, maka volume dia pun akan berkurangan. Okey, yang ketiga, expansion and contraction of gases. Okay, when the gas is heated, the molecules gain more energy and move faster and further apart. This causes the volume to increase. Okay, so gas dalam keadaan sejuk, okay, apabila diberikan haba, okay, apabila diberikan haba, gas tersebut akan mendapat lebih banyak heat energy dan tenaga kinetik dia akan meningkat. Okay, maka dia akan bergerak dengan lebih laju dan menolak dinding bekas yang ada. Okay, so volume dia akan meningkat. Okay, cara yang mudah kita nak observe adalah kita gunakan belon. Okay, kita tiup satu belon, okay, letak dalam rumah.
kita tengok saiz dia. Mungkin boleh ukur dari segi ukur lilit dia. Berapa sentimeter ukur lilit dia. Okey. Bila cuaca panas, kita letakkan balon itu dekat tengah panas. Jadi, so bila dia menerima haba yang banyak, okey, balon tu akan mengembang. Dia akan jadi terik. Kalau terlalu panas mungkin dia boleh pecah. Sebab apa? Sebab volume dia dah bertambah. Gas tu dah mengembang sebab molekul gas ataupun partikel-partikel gas tu dah mula bergerak dengan lebih pantas menghentam dinding balon tersebut. Okay. And then at a lower temperature, the molecules have moved slower and less energy. They are close together, causing the volume to decrease. Jadi satu lagi eksperimen kita boleh tengok adalah kita tube satu balon, okay, dan balon tersebut kita letakkan dalam peti ais. Kita boleh bandingkan saiz sebelum kita letak dalam peti ais dengan selepas letak dalam peti ais. So bila letak dalam peti ais, dia akan jadi sedikit kecut. Sebab apa? Sebab dia dah kehilangan tenaga haba, tenaga kinetik dia akan jadi perlahan, maka jarak di antara molekul-molekul ataupun particles gases tadi akan jadi lebih rapat. Okay? So itu kaitan antara haba, tenaga kinetik dan juga pergerakan particles yang dikaitkan dengan contraction and expansion of gases. Okay, so we continue with our lesson. Kita sambung dengan contoh-contoh yang ada dalam buku teks. Okay, so kita punya hasil pembelajaran yang kedua adalah untuk expansion and contraction of matter adalah about the various uses of contraction and expansion of matter in daily life. Okay, so ini jawapan yang pertama yang tadi yang ramai jawab, iaitu mercury in thermometer. Okay, so bagaimana mercury digunakan dalam thermometer? Okay, berdasarkan konsep expansion and contraction. Okay, so mercury ni adalah sejenis metals dalam bentuk liquid. Okay, so dia ada dekat sini, dekat dalam berbuli ni. Okay, dekat bahagian hujung ni. So apabila bahagian berbuli hujung thermometer tu dimasukkan ke dalam air panas sebagai contoh, so the mercury will expand. Mercury tu akan mengembang sebab dia menerima haba daripada air yang panas. Maka bila dia mengembang, maka cecair tu akan naik ke atas, pergi dekat bahagian yang kita baca dia punya suhu tersebut. Okay, and then kalau kita keluarkan termometer tadi daripada, kita keluarkan daripada air panas, maka ianya akan mula mengecut. Dia akan contract sebab dia dah kehilangan haba. So bila dia dah kehilangan haba, volume dia akan berkurang, maka mercury tadi akan turun balik ke bawah. Dia akan ikut suhu yang ada lah. Jadi ianya digunakan sebagai penunjuk. Sebab apa mercury digunakan? Sebab dia adalah metal yang paling mudah mengembang, expand dan juga contract. Application yang kedua. Tadi ada tulis. Siapa ada tulis tadi? Syafiq ke siapa tadi tulis? Railway tracks. Landasan kereta api. So landasan kereta api, railway tracks, dia ada small gap di antara dia punya rails. Di antara rails dengan rails tu dia ada small gap. Dia ada small gap kat sini. Dia tak bersambung terus. Sebab apa? Sebab rails will expand. Rail tu akan expand, akan mengembang apabila cuaca panas dan menyebabkan dia jadi rapat kat bahagian sini. So bila dia mengembang, dua-dua track ini mengembang, maka kedua-dua besi ni, rail ni ataupun track ni akan bercantum antara satu sama lain. Jadi kalau ianya dirapatkan tanpa ada gap, dia akan menyebabkan the tracks will buckle and overlap. So track ni akan tercabut daripada landasan dia dan menyebabkan landasan tu akan jadi bengkok. Sebab dia dah berlanggar antara satu sama lain. Sebab dia tak ada ruang untuk dia mengembang.
Jadi dia mungkin akan naik ke atas. Okey, dia akan jadi naik ke atas macam tu. Jadi kalau kereta api lalu masa dia tengah mengembang tu, mungkin kereta api tu akan terbalik lah. Jadi untuk mengelakkan kemalangan tersebut, dia tinggalkan ruang, sedikit ruang, small gap to allow the rail track to expand. Bila cuaca sejuk, dia akan mengecut. Jadi panjang dan juga bentuk landasan tu tidak akan terganggu bila ada gap. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga adalah steel bridge. Okey, steel bridge. Kalau kita lalu ikut jambatan, kita naik jambatan, naik kenderaan, pasti kamu akan perasan. Okey, dekat jambatan tu ada line yang berwarna hitam yang ditutup dengan getah. Ini keadaan sebenar dia. Okey, kalau naik jambatan angkat ke sebarang jambatan lah. Okey, di antara jalan raya dengan jambatan tu biasanya dia akan ada small gap, di mana small gap tu akan ditutup dengan getah. Okey, sebab apa dia menggunakan small gap tadi? Okey, sebab jambatan tu akan mengembang bila cuaca panas. Okey, the bridge will expand in hot weather. Kalau dia rapatkan kedudukan ni, okey, mungkin akan menyebabkan berlaku retakan kepada jambatan tersebut. Dan di bawah jambatan tu sebenarnya ada roller. Okey, ada roller. Maksudnya bila jambatan tu mengembang, dia akan bergerak sedikit, jadi rapat dengan gap tadi bila cuaca panas. Bila cuaca sejuk, okey, roller tu akan bergerak ke sebelah kanan pula. Okey, dan menyebabkan dia mengecut bila waktu malam sebagai contoh. Jadi tujuan dia adalah untuk mengelakkan daripada jambatan tu retak. Jadi sebab jambatan tu dalam bentuk solid, bila cuaca panas dia boleh mengembang, sebab itu sifat metal. Bila terima haba, dia akan mengembang. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat tak ada dalam buku teks kita. Kalau kamu duduk dekat rumah tu ataupun dekat tepi tingkap ke, boleh perhatikan kenapa kabel elektrik tu panjang dia berjuntai. Kenapa tidak dipasang straight? Kenapa dia bentuk dia macam ni? Kenapa dibiarkan lentur ke bawah? Kenapa dia tak tegangkan? Siapa boleh jawab? Kalau malam sejuk, kek gigi mengecut jadi tegang. Kalau tegang sangat dia jadi apa? Putus. Boleh menyebabkan putus. Bagus Aiman dan juga Kristina. Sebab tu dia kena panjangkan sedikit. Dia kena longgarkan sedikit jadi panjang macam ni ke bawah. Sebab apa? Bila cuaca panas, dia akan lagi ke bawah. Tetapi bila cuaca sejuk, dia akan jadi tegang. Kalau awal-awal lagi dia dah pasang tegang, bila cuaca panas mungkin dia akan longgar sikit lah. Tetapi bila waktu malam yang sangat sejuk, contohnya time hujan dan sebagainya, dia akan mengecut dan boleh menyebabkan kabel tu putus. Jadi akan mengganggu supply of electric lah. Jadi itu tujuan dia. Okey. Seterusnya, okey, aplikasi bimetallic strip. Okey, bimetallic strip dalam fire alarm system. Okey, di mana bimetallic strip ni dia ada dua jenis metal, di mana setiap metal tu mempunyai tahap pengembangan yang berbeza. Okey, sebagai contoh kat sini dia bagi contoh copper. Okey, copper pada room temperature dia sama panjang. Okey, sebab dia sama-sama mengembang. Okey, tahap pengembangan dia sama. Okey, tetapi when heated, bila dipanaskan, copper will heated faster than the iron. Dia akan dipanaskan dan dia mengembang. Dia akan expand more than iron. Bila disejukkan, copper will contract faster ataupun will contract faster than the iron. Jadi konsep dia untuk bimetallic strip ni bila digunakan untuk fire alarm system, dalam suhu biasa, litar fire alarm ni tidak akan bercantum. Maksudnya tak ada elektrik mengalir, maka fire alarm tak akan berbunyi.
Okay. So bila cuaca panas, okay, bila ada api, okay, kepanasan api tersebut akan menyebabkan bimetallic strip ni akan bengkok. Okay. So bila copper tu cepat bengkok, dia akan menyebabkan bahagian iron tadi akan menyentuh terminal contact point pada fire alarm dan menyebabkan arus elektrik mengalir dan akhirnya ia akan activate the fire alarm. So fire alarm will rings. Okay, so fire alarm akan berbunyi. Itu konsep dalam fire alarm. Sebab tu bila dalam keadaan biasa dia tak berbunyi sebab bimetallic strip tu tak bengkok. Lagi aplikasi, okay, ini contoh dia lah. Konsep dia. Okay, lagi aplikasi dia adalah dalam yang menggunakan bimetallic strip selain daripada fire alarm. Peralatan yang kamu selalu guna dekat rumah. Mungkin sekarang tak guna lah kot sebab tak pergi sekolah. Kalau duduk asrama tiap-tiap pagi mesti guna. Apa nama appliance tu? Apa nama peralatan tu? Digunakan untuk mencantikkan pakaian. Iron cikgu. Betul, Aiman Syafiq. Iron, okay. So iron pun menggunakan bimetallic strip. Konsep bimetallic strip. Okay. So dalam iron, dia gunakan bimetallic strip bukan untuk menghidupkan iron, tetapi untuk memutuskan letak iron. Okay. So dalam keadaan suhu sejuk, okay, kedua-dua ni bimetallic strip dan juga kontak ni akan melekat antara satu sama lain. Maksudnya bila kita on switch, okay, contohnya ada lampu kat sini kan, ada lampu menyala, maksudnya arus elektrik tu mengalir. So bila arus elektrik mengalir, bila kedua-dua ni kontak, so heating element ni akan panas. So it will hit the heating element. So bila heating element panas, haba yang ada pada heating element tu akan dipindahkan kepada bimetallic strip. Okay. So bila bimetallic strip tu dah panas, maka dia akan membengkok. Bila dia membengkok, dia bend, dia akan break the contact. Okay. So maksudnya arus elektrik tak mengalir dan iron tu tak akan jadi terlebih panas. Sebab tu dia ada pelaras ni. So bila dah cukup panas, lampu dekat iron tu akan terpadam. Sebab apa? Sebab arus elektrik dah tak mengalir. So tujuan dia adalah untuk menjimatkan tenaga elektrik dan juga nak elakkan daripada kebakaran. Okay. Maksudnya kenapa ada tombol pelaras ni? Bila kita pulas tombol pelaras ni, dia akan menggerakkan contact strip ni. Okay. So dia akan gerakkan contact strip yang ke atas ni supaya lebih rapat. Maksudnya bila kita pulas, kita nak suhu yang lebih panas. Maka contact strip ni akan bengkok ke bawah supaya bersentuhan dengan bimetallic strip yang dah sedia bengkok tadi. Maksudnya suhu tu akan jadi bertambah panas. Tetapi bila dia dah terlalu panas, dia akan lebih bengkok. Maksudnya bimetallic strip ni akan jadi bengkok ke bawah. Okay. So dia tak akan contact. So arus elektrik akan dihentikan. Okay. So itu konsep yang ada dalam kita punya iron. Dalam striker. Okay. Dalam penggosok baju tersebut. Jadi konsep dia berbeza dengan fire alarm tadi. Kalau fire alarm, dia panas, bengkok untuk mengalihkan elektrik. Kalau dalam iron tadi, dia bengkok untuk memutuskan litar. Okay. Tapi konsep sama juga. Dia berkonsep expansion. Okay. Expansion of matter. Okay. Sekarang kita nak tengok bahagian yang terakhir, melibatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita yang boleh menggunakan konsep pengembangan dan juga pengecutan jiring. Okay, expansion and contraction of matter. Okay, sebagai contoh, gambar seorang lelaki yang sadar. Dia susah nak buka botol. So apa yang kena buat?
Kita nak buat macam mana? Nak buka penutup botol yang ketat. Botol jam lah biasanya. Rendam siapa? dalam air panas. Panas ni. Dia dalam air panas. Apa yang rendam dalam air panas tu? Satu botol terus. Lid. Penutup. Penutup. Penutup dia je. Lid dia saja. Biasanya melibatkan kalau kita simpan dalam peti ais lah. Jam tu kita simpan dalam peti ais. Sebab apa dia jadi ketat? Sebab apa bila Mengecut. simpan dalam peti ais? Dia mengecut. So, kita nak mudahkan dia, kita rendam dalam air panas, kita terbalikkan, isikan air panas dalam mangkuk ke. Okey, kemudian terbalikkan lid dia tu, rendam. So, berlaku pengembangan, maka lebih senang untuk dibuka. Okey, masalah yang kedua, main bola pingpong. Main pingpong, bola terkemik. Nak buat macam mana? Letak dalam air panas. Letak dalam air panas. Rendam dalam air panas. Rendam dalam Okey, air panas. Rendam dalam air panas. Okey, kita patah balik kepada buka penutup botol tadi. Yang ini apa yang mengembang? Solid ke, liquid ke, gas? Solid. Solid. Solid sebab penutup dia tu yang mengembang. So bila dia mengembang dia jadi lebih besar, maka senang kita nak buka. Kalau bola ni, kenapa dia boleh dikembang? Apa yang mengembang sebenarnya? Gas. Gas yang ada di dalam bola pingpong tersebut. So bila dia mengembang, dia akan menghasilkan tekanan dan menolak bahagian yang kemik tu supaya lebih elok. Okey. Ataupun kalau bumper kereta, katakan mak ataupun ayah kamu terlanggar apa-apa, bumper kereta tu kemik. Macam mana kita nak kembalikan dia kepada keadaan asal tanpa bawa pergi ke bengkel? Macam mana kalau kemik? Konsep yang asas juga, sama juga. Kita akan siram dengan Air panas. Jangan pula pergi letak api, nanti cairlah bumper tu plastik. Jadi kita gunakan air panas. Air panas tu bukan mengembangkan gas. Bukan macam bola pingpong. Dia mengembangkan bahagian yang kemik tadi, iaitu solid lah. Dan menyebabkan dia kembali kepada bentuk asal dia. Okay, so kalau dalam kelas kita boleh buat aktiviti 9.4 lah. Okay, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okay, seperti biasa sila lengkapkan modul Science Process Skill untuk menambahkan kefahaman. Okay, dan sedikit latihan saya akan berikan dalam grup Telegram nanti, juga menggunakan quizzes tapi bukan live game tadilah. Okay, ianya sebagai homework, maksudnya masing-masing boleh buat, dan saya nak kamu selesaikan hari ini juga. Saya dah sediakan dalam 10 soalan yang berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ni. Okay, any question kepada yang join seramai 49 orang, nanti saya akan check siapa yang tak ada. Okay, wallahualam, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis